Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pengurusan yayasan, alhamdulillah pada hari ini 28 hari bulan Syaban 1445 bersamaan dengan 9 hari bulan 3 2024, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Umat Islam Dahulu dan Sekarang. Kitab kita ni nama dia Umat Islam Dahulu Sekarang, di mana kita ini membincangkan tentang sejarah pemikiran umat Islam dan juga perkembangan dakwah akidah Islamiyah di kalangan masyarakat. Jadi insyaAllah kita sambung bagi jemaah yang ada kitab muka surat 48, muka surat 48, bab yang keempat, punca utama perpecahan umat Islam dan berlakunya penyelewengan akidah. Asalnya kita satu je, umat Islam ni umat yang satu, ummatan wahidah. Tapi bila mari angkara-angkara yang dibuat oleh beberapa penjahat dalam umat Islam, seperti gerakan Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah ni, dia Yahudi, dia menyusup masuk. Ketika itulah berlakunya perpecahan yang besar, timbulnya buah-buah Khawarij, timbulnya buah-buah apa ni dia panggil Rafidah. Jadi di antara awal perpecahan berlaku, kita dalam sejarah ni kita tengok, iaitulah pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila bibit-bibit Khawarij itu sudah ada. Tapi zahir, satu fenomena yang zahir nampak apabila berlakunya pertembungan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Itu pertembungan. Maknanya puak-puak tak setuju dengan Ali, dia jadi Khawarij. Jadi dia lawan. Ada lagi kumpulan yang terlalu muja Sayyidina Ali, dia jadi Syiah ataupun dia panggil Rafidah. Jadi kita tengok perpecahan tu mari di mana. Awal lagi dah. Kemudian baru mari zaman Amawi, zaman tu baru mari masuknya puak-puak apa ni Mu'tazilah dengan geng-geng lain ahli falsafah tu pula. Jadi sejarah tu dia berperingkat lah, dia tidak kumbayakun, pecah-pecah semua sekali, naik sikit-sikit. Jadi kita tengok dalam sejarah ni insya-Allah. Muka surat bagi ada buku ni, buku Umat Islam ni. Coba tengok muka surat 4. Bab 4, muka surat 48. Punca utama perpecahan umat Islam dan berlakunya penyelewengan akidah ni mari daripada mana? Dalam usaha untuk memahami masalah berkaitan penyelewengan dalam akidah. Jadi kita dah bahas dalam sini lepas, apa beza di antara akidah dengan tauhid? Ada beza tak? Sekali orang panggil kitab tauhid, sekali dia panggil kitab akidah. Apa beza dua tu? Ada beza? Kita semuanya berbincang tentang ketuhanan, tapi tauhid, akidah, tengok dia punya perbahasan.
Kita tanya, kita nak suruh tuan-tuan tengok kitab lah. Yang belum ada kitab tu boleh ambil kat luar. Saya rasa ada. Nah, ada kat luar kan, kat kedai buku tu. Tu dua pintu je. Dalam usaha untuk memahami masalah berkaitan penyelewengan dalam akidah, perlu diperjelaskan maksud kalimah aqidah. Ain, qaf, ya, dal, ta bulan. Aqidah tu dia gitu. Bukan aqidah kalau aqidah lain. Tu orang buat akad. Aqid wa ma'qud. Jadi aqid. Dia macam khatib dengan khatib. Lain. Yang tu naik atas mimbar tu khatibun, khatayaba. Yang dipina orang tu khatib. Dengan lain. Kita ada setengah masjid ni tu dia. Ketika khatib sedang berkhutbah. Lainnya makna lain tu maksud khatib. Jadi penulis khat ni kena belajar juga ilmu imla ni, jangan duduk pakai rempuh masuk gitu je nanya. Salam anom. Dia lari lah dia bunyi hampir sama lah, khatib, khatib. Tengok di sini. Kalimah aqidah diambil daripada kata kerja aqada ya'qid. Maknanya aqada ya'qid itu maknanya mengikat, menyimpul. Kita kata aqdul al-habli, ikat tali, nak ikat. Daripadanya terhasil nama-nama terbitan berikut. Dia kata aqdan, aqdah. Jadi dengan makna ikatan, simpulan, perjanjian, akad. Aqidah dengan makna simpulan iman. Maknanya kita simpul kira mati tak boleh buka. Itu maknanya aqidah Islam ya. Artinya simpulan kepercayaan kita yang tersimpul, yang tak boleh dirungkai lagi. Kan nak rungkai juga potong tali putus. Na'udzubillah, dipanggil murtad. Buka-buka tak ada. Itu bila kalau simpulan itu sudah mantap. Yang kita bimbang ini simpul tak kuat. Simpul tak kuat, bukan sekadar tercabut simpul, tercabutkan dengan tali-tali. Nah, adik panggil tercabut pula, ini bahaya. Jadi akidah ialah kepercayaan. Ini definisi dia baru sampai. Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan teguh yang tidak disulami sebarang syak dan ragu. Dia baru kita betul. Ini yang daripada Muhjamul Wasif. Akidah yang dulunya dalam hati berbeza daripada ibadat, yang selalunya berbentuk zahir dan dapat dilihat. Mana kalau kita kalau kita kata dari sudut amalan, orang tengok dia ni solat, dia ni puasa, bulan puasa boleh juga nampak kan, nampak lah. Tapi nak nampak betul tak nampak juga. Dia boleh makan je dalam rumah dia, senyap-senyap makan. Tapi boleh katakan nampak zahir. Lebih-lebih lagi solat, haji orang nampak. Kerana itulah kalau nak keluar zakat kena ambil gambar. Lebih-lebih lagi zakat yang terlibat dengan korporat. Dia orang tahu syarikat ni bayar zakat. Orang nak beli barang kita pun dia jadi selesa. Tak apa dia ni kalau mahal sikit pun dia bayar zakat. Jadi kita tahu dia tu bayar. Dia beza di antara sedekah wajib yang dipanggil zakat dengan sedekah sunat. Sedekah sunat ni elok kita sembunyikan. Senyap-senyap yang masuk dalam tabur, tengok tabur masuk tabur tengok masuk, orang pun tak tahu. Tak perlu hantar seat juga pada pihak penganjur. Dulu dia orang minta nak rekod, lain. Akidah yang duduk dalam hati berbeza daripada ibadat, selalunya berbentuk zahir dan dapat dilihat. Tadi tauhid dia apa? Tauhid itu inti kepada akidah. Apa simpulan dalam hati kita? Iaitulah mengesakan Allah Azza wa Jalla. Di akidah kita, akidah tauhid, ada akidah kepercayaan dalam hati kita ni mengesakan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan akidah tauhid, akidah Islamiah. Ambil orang lain, akidah Hindu, akidah Buddha, akidah Kristian, ada semuanya ada akidah. Contoh betul tak betul kita lain. Yang kita yakinnya akidah kita ni akidah yang benar, yang diambil daripada Al-Quran, ambil daripada sunnah Nabi SAW yang telah dihuraikan oleh para ulama salafus salih. Kita kata itulah akidah yang benar. Mana tauhid, kalau kata ini kitab tauhid, mana kita bincang tentang keesaan Allah. Kalau kata kita akidah, kita ini kita simpulan iman, nak mengesahkan Allah Azza. Sama lah.
Cuma istilah-istilah diguna pakai. Macam kita dulu belajar kitab sini, kita Mukhtasar Minhaj Al-Qasidi. Ingat tak? Orang lama-lama tu ngaji. Jadi dalam istilah ini ada 4 nama. Ada orang kata kitab tasawuf. Ada orang tulis kitab akhlak. Ada orang tulis kitab tazkiyatun nafsi. Jadi ada orang tulis kitab membersih jiwa. Semua tu nama pada satu istilah. Cuma yang kita lebih sukanya tazkiyatun nafs. Sebab Allah Ta'ala sebut lagi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ataupun kita akhlak. Kalau kata kita tasawuf, dia boleh pergi banyak dimensi. Ada tasawuf yang murni, alhamdulillah, ikut Quran dengan sunnah. Ada tasawuf campur-campur, melalui mimpi-mimpi, karamat-karamat yang entah datang dari mana kekeramatannya. Nah, Nabi cerita terbelik-belik, maka campur. Jadi kalau kita guna istilah yang orang panggil yang selamat, yang tidak menimbulkan sebagai keraguan, itu lebih utama. Tapi tak salah penggunaan. Dari sudut istilah, akidah bererti kepercayaan atau keyakinan kukuh dalam hati yang tidak dinodai sebarang bentuk keraguan tanpa mengira sama ada perkara yang yakin itu benar atau batil. Maknanya asalnya begitulah. Kalau kata akidah ni tak kira kepercayaan apa pun akidah. Kita kata itu akidah ni. Kita nak kata macam mana? Akidah ahli batil, akidah Buddha atau akidah Hindu atau akidah apa sajalah, Majusi, itu akidah dia. Dia percaya sungguh dia. Kalau tak percaya takkanlah dia hidup tunggu sampai ketua situ. Nah, sebagaimana kita ini percaya kepada Allah SWT, kita yakin dan kita buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Sekiranya kepercayaan tidak teguh tetapi dicalari keraguan, maka ia bukan akidah tetapi zon, iaitu sangkaan. Dalam kita beragama, dalam tauhid tak boleh zon. Kita kena yakin. Dalam sebahagian daripada ibadah, ada juga kadang-kadang terpaksa kena dia panggil zon ataupun ghalabatul zon. Itu dibenarkan. Contohnya kita sekarang nak betul-betul ada kiblat dalam solat, payah. Takkanlah semua tempat nak pikul kamera Jepang jurubuku lah kau. Nah, kadang-kadang kita arah syatra ke arah. Kita dalam majlis haram kau apa payah nak tu kita betul-betul dekat Kaabah. Jadi ada kan yang dibenarkan. Tapi dalam akidah tidak boleh. Contohnya kita kata anak ini sudah besar. Kalau tanya ada Allah? Jawab ada Allah. Mana bukti ada Allah? Dia kata ayah, dia kata ada Allah. Itu tidak kepercayaan. Ayah kata. Jadi kita, mana setiap orang kena saya kata. Saya percaya ada Allah. Mana bukti? Kita tak bukti. Dia kata ada Allah. Ya, mana kau tahu? Bapak cakap. Bapak dia yang beriman, dia belum tentu. Itu bahayanya. Dari sudut akidah, simpulan tu maknanya kena kukuh dalam kepercayaan. Dinamakan akidah kerana hati terikat dan tersimpul kukuh terhadap apa yang dipercayai dan diyakini kebenarannya. Kita kena ingat kukuh. Baik. Akidah Islam, ini baru tajuk kita ni. Dia panggil akidah Islamiah. Tulis itu, tapi kita akidah Islamiah. Pada asasnya merangkumi keimanan terhadap keenam rukun iman, iaitulah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab yang diturunkannya, para rasul yang diutuskannya, peristiwa hari kiamat, serta qada dan qadar, baik dan buruknya, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Itu akidah. Maknanya kesimpulan rukun iman itu akidah. Akidah Islam juga meliputi keimanan terhadap segala yang sabit dalam agama yang disepakati, mana ijma' oleh ulama salafus salih, serta menuntut penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil, maknanya pada asalnya kalau kata akidah Islam, itulah kedudukannya. Sekarang kita berpindah mencari beriman, al-iman alladzina, dalam Quran kata alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara baik.
Mana perkara gaib? Semua benda yang kita beriman itu gaib. Kecuali Quran yang kita nampak di tangan kita. Itu pun kita tak tengok Quran turun. Sampai tengok Quran turun. Tengok, aku tengok Nabi terima Quran. Sahabat pun tak tengok. Cuma dia nampak kesan. Satu masa bila Nabi duduk cakap dengan sahabat, tiba-tiba dia senyap. Kalau Nabi diam, sahabat tak boleh tegur, tak boleh usir. Mungkin masa tu Jibril ada depan, sedang menurunkan wahyu lain. Jadi kita akan tengok, oh Jibril ada bersama. Sahabat tengok. Kalau Jibril nak menjelmakan untuk orang tengok, dia akan berupa manusia. Tak adalah Jibril mai rupa sayap dia macam mana. Nak sahabat tengok, oh macam kawan tu batu ada airport kat Madinah dan mereka awak gitu. Bergoyang habis pokok-pokok contohnya. Tak ada senyap. Kawan-kawan ada. Nabi, orang mari tanya soalan, tiba-tiba Nabi diam. Bila Nabi diam, sahabat akan tengok, oh wahyu turun. Habis malaikat pergi, bila dia tarik nafas tu lega, Nabi akan sama dia dibaca Quran yang baru turun ataupun dinyatakan hukum yang dipersoal, yang ditanya. Itu cara. Maka dalam perkara ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dua perkara yang berbeza. Yu'minuna wa yuqimun. Maknanya dalam perkara zahir, rukun-rukun Islam kena zahirkan. Kena solat. Nak solat pula tak ada solat seorang-seorang, kena solat berjamaah di masjid. Sebab apa? Baru orang tahu kita tu mukmin, orang Muslim. Ini main senyap tu kan. Mu tak payah dari rumah. Mana kita tahu dari rumah? Siapa tahu? Nah. Baiklah. Kepercayaan terhadap keenam rukun iman adalah perkara paling dasar dalam akidah Islam. Keenam rukun iman ini adalah perkara gaib, di mana alam gaib adalah lawan pada alam syahadah atau alam nyata. Maknanya perkara yang kita tak nampak. Kalau nampak pun beriman pada kitab. Tapi kitab yang kita ada ini baru cetak 2 tahun lepas. Nah, kita tak tengok wahyu turun, maka dia termasuk dalam perkara gaib. Perkataan gaib tidak hanya bermakna sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ataupun tak boleh ditengok, seperti yang sering disalah faham. Gaib pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak mampu dikesan oleh diri atau dijejaki oleh akal manusia. Kita tak ada kesan, benda tak nampak. Terdapat banyak benda yang tidak terlihat oleh mata kasar tapi dapat dikesan oleh diri manusia, maka ia tidak tergolong dalam kategori gaib, seperti tenaga, energi, udara dan lain-lain. Terdapat juga perkara yang lebih halus seperti bakteria dan virus yang tidak dapat dikesan oleh diri manusia secara langsung tapi mampu didedahkan dengan penggunaan peralatan moden. Cuma sekarang ni orang tak nak kesan lagi nyawa kita ni. Kalau nyawa keluar tu, di mana dia duduk? Tak tahu. Nah, kalau sahabat boleh tengok nyawa, tak ada kesan. Doktor pun tak tahu nyawa keluar separuh ke tak keluar separuh lagi. Kalau dia tahu, pakcik ni nak mati, nyawa dia tinggal 30%. Nah, cabut lagi punya wayar pernafasan tu bagi orang lain pula, tak ada kesan. Anak waktu cakap kita mati, anak kata saya rasa. Tangan kita ni banyak kali bersentuh dengan malaikat maut. Tuan-tuan ada bersentuh malaikat maut? Tak pasti. Waktu mak kau, ayah kau, nenek, opah nak mati, ada tak kita duduk dekat dia? Ada duduk dekat mak, duduk gosok muka dia. Mau tentu lah malaikat maut tu tarik nyawa, sentuh kita. Cuma kita tak bimbang sebab malaikat maut ni dia tak ada salah baca data. Awak punya tarikh bukan hari ni, duduklah sebelah aku pun tak apa. Kita kacau punya. Kita kalau kita tahu takut malaikat maut pula tu. Kita ayat kurang-kurang, tapi kita kena faham lah cerita tu. Manusia ni tak nampak. Mana bakteria, virus sekarang ni dengan ada alat moden ni boleh dikesan lah. Nampak kan? Tak di kantau besar tu nampak. Kalau tengok hok ni telit nyamuk, takut tengok. Dia punya alat dia lah. Dan dia oleh kerana dia kecil, kita tak nampak. Sedap je kita tampar dia main-main. Kita takut kita tak nyamuk. Dengan pendedahan tersebut, perkara yang sangat halus ini boleh dikaji
serta dimanipulasi oleh akal manusia. Perkara seperti ini juga tidak terangkumi dalam istilah gaib kerana dapat dikesan dan dimanipulasi oleh manusia walaupun tidak terlihat oleh mata kasar. Maknanya kita kata orang ni ada nyawa, ada nyawa, tapi nyawa kita tak jumpa. Kita tahu ada sebab dia hidup. Mungkin ada yang mendakwa para nabi dan rasul-rasul serta kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan adalah nyata dan zahir. Nabi ada, kenapa pula gaib? Hakikatnya keimanan dituntut bukanlah terhadap kewujudan para nabi dan rasul atau kewujudan kitab-kitab tersebut. Yang dituntut ialah keimanan bahawa para nabi dan rasul itu insan terpilih yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan hidayahnya kepada umat manusia. Kitab-kitab itu pula wajib dipahami, diimani kesuciannya kerana mengandungi kalam Allah dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Hakikat inilah yang ditakluk di bawah keimanan kepada perkara yang gaib. Maknanya kalau anda kata orang ni jumpa dengan Nabi sekalipun, dia tak tengok Allah tabarkan Nabi jadi Rasul. Kau tengok ada majlis perisytiharan, Tuhan mari nyatakan ini Rasul aku lantik, ada juga. Yang terima jawatan Nabi, Nabi seorang. Jadi oleh kerana Nabi seorang terima, jadi kita kerana itu dia kata definisi termasuk dalam beriman dengan perkara lain. Dari sudut pelantikan, dari sudut penerimaan. Kalaulah kita ni ditakdirkan laukan bainana al-habib, orang duduk nyanyi dah. Kalau Nabi ada sekamu kita, tapi kita tengok juga pertabaran. Macam orang lain ada majlis pelantikan menteri ke, pelantikan siapa dia ke, semua ada majlis angkat sumpah. Nabi tak ada majlis. Jadi jelaslah kita tu. Oleh itu, golongan musyrikin Mekah yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai wahyu Allah, wahyu yang Allah turunkan ke atas Nabi SAW, telah dihukumkan kafir. Yuk, apa ni? Berkafir dengan perkara yang gaib. Maksudnya walaupun dia tengok dalam Nabi, tapi dia tetap kira gaib sebab pelantikan itu tidak dia tengok. Dan puak kafir itu juga layak kekal dalam neraka walaupun mereka meyakini wujudan Nabi SAW sejak dilahirkan. Dia tahu yang sambut Nabi siapa dia? Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab siapa? Pak saudara dia yang hidup main-main. Abu Jahal Pak tahu juga. Entah punya Abu pakai jadi lalu. Entah kita. Dia ada Abu-Abu yang kena macam Abu Lahab, Pak saudara. Abu Talib, Pak saudara. Abu Jahal, no. Orang kampung dia. Jadi kita ingat Abu Sufyan. Jiran dia, rumah Nabi dengan Abu Sufyan pula. Akhirnya Abu Sufyan jadi bapa mertua. Jadi ada lawan. Cuma dia sudut nasab keturunan tu Abu Talib, Abu Lahab lagi dekat. Sebab Pak saudara. Jadi dia tengok Nabi. Tapi bila dia engkar, maka kita kata engkar perkara yang lain. Maknanya pelantikan Nabi SAW. Ini bahkan mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri, mengagumi keunggulan peribadi dan budi pekerti Nabi SAW yang budi pekerti baginda yang mereka akui sangat terpuji, sehingga Nabi SAW diberi gelaran Al-Amin. Gelaran Nabi apa? Al-Amin, orang dipercayai, orang yang paling dipercayai di Mekah. Mana kalau nak cari orang lain dipercayai tak jumpa kecuali Al-Amin, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin. Mereka juga meyakini Al-Quran diperdengarkan bacaannya kepada mereka itu merupakan suatu yang sangat luar biasa dari sudut bahasa dan penyampaiannya. Ketika Walid datang nak berunding dengan Nabi sallallahu, Nabi suruh dia baca Quran kepada dia. Sandar dia. Innaha la halawah, dia kata inilah bacaan yang paling menarik. Jadi dia tak nak ingkar, cuma dia tak tahu Quran itu, dia tak terima Quran. Di samping meyakini maksud yang terkandung dalamnya tidak mampu dihasilkan oleh pemikiran mana-mana manusia, dia tahu dia nak lawan tak boleh, akan tapi mereka terus angkuh dan berdegil, enggan mengakui bahawa
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul pesuruh Allah, dan Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap berkeras mendakwa ialah kata-kata Nabi. Oh, dia kata ni kata-kata Muhammad ni, Muhammad reka. Kata-kata Nabi SAW sendiri yang diajarkan kepada baginda oleh tukar sihir atau ilmuwan asing, pokok Yahudi ke mari ajar tertentu yang mereka sendiri tidak berupaya membuktikan kesohihan dakwah ini. Masalahnya dia nak bukti macam mana? Allah telah tutup pintu awal lagi Nabi kita bersifat al-ummi. Apa al-ummi? Tak membaca, tak menulis. Mana kalau Nabi ni ulak buku lah. Tidaklah dia pukul. Dia kaji banyak tu, teori saja. Tapi oleh kerana Nabi tak membaca, dia jadi tak boleh dia nak guna hujah tu. Jadi ada sekali orang sampai kita ni buat ada tu. Saya tak, baik saya tak belajar lah, takut orang kata kita teori banyak lah. Jawab saya tak belajar, tak ada 3 lah awak memang teori. Nabi itu khas untuk dia sebagai mukjizat. Ilmu tentang segala yang gaib adalah khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada makhluk, sama ada malaikat ataupun Nabi atau Rasul, yang berupaya memperoleh ilmu tersebut kecuali jika didedahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian dalam surah Al-Jin ayat 26-27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Dia Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun akan yang gaib itu kecuali kepada orang-orang yang diridainya oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok. Maka sekarang ni kalau kita tengok dalam hadis tentang asyrat sa'ah, hadis alamat kiamat, kan? Maka Nabi cerita kepada kita akan berlaku sekian, akan berlaku sekian. Maknanya kalau kita tengok, oh Nabi tahulah. Tapi kenapa bila Allah Ta'ala sebut tak ada orang tahu pun? Maka illa, dalam Quran dikata illa man irtada, kecuali orang yang Allah redha, Allah izinkan untuk dia tahu, baru boleh. Sebab itulah terhad Nabi tahu benda gaib setakat mana yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kalau kata Nabi mutlak tahu benda gaib, itu silap. Oleh kerana prasyarat keimanan kepada ke-6 rukun iman ialah beriman kepada hal-hal yang gaib, yu'minuna bil ghaib, maka ciri pertama bagi orang yang bertakwa disebut dalam Al-Quran ialah keimanannya terhadap perkara gaib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kita apa? Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan terhadapnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Jadi kita ni dipanggil mangkap besar kedudukannya, orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Baik, akidah atau iman mesti dibina atas kefahaman yang jelas, bukan atas sangkaan dan keraguan. Dalam akidah tak main ragu-ragu, mesti yakin, mesti ada keyakinan. Iman atau keyakinan yang teguh dalam hati hanya akan terhasil daripada kepahaman yang jelas terhadap fakta-fakta gaib berkaitan rukun-rukun iman itu. Tidak mungkin seorang dapat mempercayai dan meyakini akan kebenaran sesuatu perkhabaran kecuali setelah dia memahami maksud sebenar perkhabaran itu. Jadi kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cerita orang dulu, cerita orang kemudian, cerita yang akan datang. Jadi kalau Tuhan tak sebut, kita tak tahu. Sebab benda itu benda baik, benda yang kita di luar daripada kemampuan kita. Lantaran itu, penyampaian Al-Quran akan perkara gaib berkaitan rukun iman adalah sangat luar biasa
dan mengkagumkan, sehingga memudahkan sesiapa jua yang membaca ayat-ayatnya memahami dan mempercayai perkhabaran tentang perkara gaib itu dan membenarkannya dengan penuh keyakinan. Kemudian bila kita baca Quran, kita pun yakin dengan apa yang dicerita oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hari ini para jemaah sekalian, dalam bab solat, dalam bab zakat, dalam bab sedekah, orang boleh terima. Nah, buktinya buka yang tabung rumah penuh lagi. Kalau orang tak yakin, dia tak bagi. Aku tak percaya. Baik aku dah ambilkan duit ni, baik kita pergi melancung ke beli kereta-kereta ke beli alat-alat dah yang baru-baru. Tapi orang sanggup mengeluarkan duit semata-mata kerana mencari kerajaan Allah, itu keimanan. Tanda dia yu'minu bil ghaib. Oh, dia kata, ada ustaz kata, kita ni tukar akaun je dari akaun dunia ke akaun akhirat. Ialah tukar akaun dunia ke akhirat tak sama dengan tukar akaun antara bank dengan bank. Betul tak? Semalam duit saya duduk dalam bank sekian, hari ni tukar dalam bank lain. Ada akaun, tapi tukar ke akaun akhirat ada apa? Ada yu'minuna bil ghaib, itu yang ada. Bank akhirat, bila kita tukar akaun, yang ada dalam mata kita yu'minuna bil ghaib, sebab kita yakin dengan janji Allah, musdaqah ni pahala. Kalau kamu mati, kamu dapat. Masalahnya bukan mati tak pernah mati. Kalau dia pernah balik sekali, mak kita dah balik 3 hari dapat pisah macam ni. Kita akan tanya lah, sedekah kita tu macam mana? Oh, swak, cantik menjadi pokok. Semua biar-biar baik. Itu dipanggil keimanan kita tinggi darjatnya di situ. Sebaliknya, mustahil bagi siapa jua untuk percaya dan yakin terhadap suatu fakta yang tidak dipahami. Ini masalah kita. Pada itulah bila kita bincang tentang bagaimana nak khusyuk dalam solat. Di antara yang disebut oleh para ulama tip khusyuk dalam solat ini, yang pertama, tahu apa yang kita baca, faham apa yang kita buat. Kita ini tanya, kalau orang tanya lah tafsir Al-Fatihah, agak-agaknya kita boleh jawab, kita jawab. Setakat terjemahan tu boleh tak? Tapi kalau nak tafsir ayat, sukarlah. Sebab jadi bila kita faham apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita buat, itu lebih membawa kepada khusyuknya dalam solat kita. Jadi kalau dia buat benda tak tahu, mau buat apa? Tak tahu. Solat 4 rakaat gitu ya. Jadi tak ada kesan, ada jiwa. Jika seorang mendakwa bahawa dia beriman dan yakin, tetapi sebenarnya keliru atau tidak faham perkara diimaninya, maka sesungguhnya dia telah berbohong. Kepercayaan lebih berbentuk sangkaan atau agak-agak saja. Maknanya kita ni tidak betul-betul mantap dalam keimanan kepada Allah SWT, sebab kita tak tahu apa yang kita pegang. Jadi di sinilah pentingnya belajar simpulan akidah yang benar. Inilah diistilahkan sebagai az-zan dalam Quran. Allah telah melarang manusia daripada beriman atas az-zan ini, yang selalunya merupakan kepercayaan ikut-ikutan. Orang kata, saya kata. Orang buat, saya buat. Iaitulah kepercayaan mengikut pegangan ramai atau pegangan yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang. Payahlah main nenek moyang ni. Semua orang ada nenek, ada moyang, betul tak? Jadi masing-masing pegang nenek moyang dia. Kepercayaan yang ada, sukar. Sebab itulah benda-benda yang pelik masuk dalam dunia Islam ni di awalnya mari daripada mana? Apabila ramai yang orang-orang yang bukan Islam yang masuk Islam, dia bawa budaya tu dalam Islam. Dia kebetulan pula duduk jauh, duduk di Arab, duduk di Parsi, yang jauh daripada ulama-ulama kibar, ulamanya. Berapa orang yang dia pergi ke Iraq, pendakwah-pendakwah tu kan? Tapi yang jauh-jauh tu, pendalaman-pendalaman tu, itu yang dia pegang. Hari ni pun masyarakat kita masih lagi kadang-kadang nampak orang beragama, tapi pasti lagi pakai tali-tali apa dia ni.
Yang orang pakai tali warna-warni kat ni gelang. Kalau orang perempuan kita kata dia buat gelang, yang laki-laki tu pakai untuk apa? Allah. Kita nak tanya pun tak berani lah dia malu. Dia tahu ustaz anak satu saya bagi. Pakai juga kita. Tahu. Aura. Allah. Dia ada percaya. Lah. Nasib baik. Ada. Maknanya dia ikut warna ke? Warna ni, nasib ni, warna ni. So macam mana? Macam Cina ada Feng Shui. Ada tanya dia. Ada dia punya khasiat. Oh, kita khasiat tu bro. Dia tu gantung tali hitam ke gelang apa ni tekuk anak di tangan tu. Saja ustaz tak percaya. Kalau tak percaya, apa gantung? Dia bisa ada ta'alluq al-qalb. Pergantungan hati itu mesti ada. Jadi main nenek moyang ni lah dia ikut. Keimanan seperti ini mirip keimanan golongan musyrikin terhadap berhala mereka. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, kita tak kata orang Muslim macam orang syirik. Cuma cara tu. Dia panggil cara pendekatan. Golongan musyrikin menyembah berhala berdasarkan sangkaan bahawa berhala tersebut dapat membantu mereka dengan mendatangkan sedikit sebanyak manfaat atau menghindarkan sebanyak mudarat. Sedikit sebanyak mudarat. Sebagaimana dalam Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 30 ayat 3, firman Allah Ta'ala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka berhala itu melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Jadi wujudnya diguna pakai oleh orang. Tak, kita ni orang label rendah, label tak tinggi, tak kuat. Sebab itulah mari berkubur tu air ni, dia orang power, orang yang ada dekat dengan Allah. Biar dia yang bawa kes supaya kita ni naik ke ni. Maknanya Label kuat. pendekatan, cara tu. Tapi hati-hatilah. Ini orang salah faham dia, dia duduk syirik orang pula. Kita kata syirik, tapi cara tu memang gitu. Mana orang tak percaya dia buat benda tak percaya. Tak ada. Cuma dia takut kita jawab. Kenapa pakai tali hitam tu? Saja tak. Abang-abang cacingnya. Ubat cacing ni maksudnya. Ubat cacing pergi ubat ke farmasi lah dah. Makan 3 kali keluar lah cacingnya. Tapi ni gantung ni buat apa? Mesti ada kepercayaan. Orang tak percaya dia tak buat. Padahal mereka sama sekali tidak mempunyai bukti bahawa berhala itu mampu menghampirkan mereka kepada Allah. Mereka hanya berharap dan bersangka semata-mata. Dalam surah Yunus ayat 36, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan kebanyakan mereka yang digolongan musyrikin itu tidak mengikuti kecuali sangkaan saja. Zan, dia sangka power, sangka baik, sangka ni. Sesungguhnya sangkaan itu tidak mampu menggantikan kebenaran. Tak mungkinlah. Yang benar itu yakin. Baiklah, maka di sini dia kata akidah yang rusak punca perpecahan umat. Sejarah telah mencatatkan bahawa setiap penyelewengan yang berlaku dalam satu-satu isu akidah di kalangan umat ini telah melahirkan satu kelompok yang terkuat dari haluan Al-Quran dan Sunnah. Sering penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku. Seiring penyelewengan dan penyelewengan yang berlaku, umat Islam telah berpecah dan terus berpecah sehingga kini. Tadilah saya sebut mukadimah tadi, timbulnya Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Awal-awal lagi tu bukan dia mereka kena-kena. Mereka zaman IFP, zaman apa ni, lepak ni, dah. Ini mereka enam lagi. Awal lagi timbul dah. Kelangsungan kaitan antara penyelewengan akidah dan perpecahan umat ini adalah sangat ketara dan boleh digambarkan dengan lakaran mudah seperti berikut. Tengok dalam gambar tu. Menarik ni, nampak dalam gambar gitu. Maknanya penyelewengan akidah, kesan dia perpecahan umat. Tak usah kata akidah tuan-tuan. Perpecahan mazhab pun tinggi derajat. Anda baca dalam secara dipanggil tarikh tasyrik Islami, dalam secara perundangan Islam, sejarah kelemahan umat Islam banyak kan. Satu masa dulu sampai mereka orang mazhab Hanafi tak boleh kahwin dengan orang mazhab Syafi'i.
Itu kan sebab yang sama kita ni orang tak cara mana ke mazhab. Asalkan jumpa kawan tak ada. Baru ni ada seorang kawan ni, mari rumah. Dia mari tanya, dia kata adik dia nak kahwin dengan orang Syiah. Orang Syiah, negara Syiah tu mari mengaji engineer sini, jumpa dengan adik dia. Dia kata dia tu sunnah, kata kalau mau percaya ke Syiah, mula orang cerdik kat dunia. Dia mengaku dia sunni. Kata sunni tak sunni pun. Tengok dia semaya, ada batu tak ada batu. Ada yang tersemaya rumah kita tak ada batu. Tapi ibadat dia boleh sembunyi. Dia panggil puak taqiyah. Taqiyah ni dia boleh sembunyi. Dia membakar dia digalakkan, dia diwajibkan menyembunyikan pegangan dia supaya dia selamat. Jadi kata dalam Islam ada juga dia panggil helah nak lepaskan, itu lain. Yang tu memang dia berbohong dengan pegangan dia. Kita orang Islam ni tak ada bohong dengan kita kena yakin betul-betul dan hidup main. Penyelewengan akidah membawa kepada perpecahan umat. Walaupun telah terbukti bahawa penyelewengan dalam akidah merupakan punca utama perpecahan umat Islam sejak dari awal, perjalanan secara malang ini sangat kurang diberi perhatian dan jarang sekali ditonjolkan. Ada, cuma mungkin tidak jadi perbincangan di medan-medan meja-meja kuliah di tempat kita. Sebab jarang orang itu baca cerita tentang Al-Firaq, Al-Adiyan, jarang. Ana ada satu kitab Yahudi, nama dia Tuhfatul Raghibin. Dia sebut tentang benda-benda yang macam ni. Alhamdulillah kita dah khatam kitab tu. Baru ni diulang oleh Anas. Dia ambil kitab yang sama, dia mengajar. Dia kata mudah sebab ada dah ayat dia baca. Dia pula kata mungkin nak tambah lah baru-baru ni. Timbul batiniah, new age, apa benda yang baru ni kena masuk dalam tu. Elemen-elemen baru masuk, sebab nanti mari orang kemudian dia tak ada. Ustaz-ustaz dulu tak sebut pun benda ni. Jadi di bahayanya anak yang membesar ni, dia duk cari hak zaman dia. Maka ustaz di zaman mana-mana zaman pun dia kena masuk dalam ilmu akidah, penyelewengan yang terkini pula. Kita cari dari kitab mana ada. Dalam kitab lama tu cakap Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, kita sebut liberal, LGBT lagi kita sebut. Apa lagi yang baru-baru ni? New Age, human right. Human right masuk juga. Human right masuk juga. Human right. Human right. Macam-macam right lah dulu. Yang pentingnya nak lawan daripada Al-Quran yang Sunnah. Maka ini yang perlu disudahkan pada masyarakat. Bahawa kita sedar. Bila ada ustaz kita sebut tentang aura-aura ni, bahawa orang perasan, kita ni ternangur dengan penceramah motivasi selebriti cakap tentang aura, jadilah kau. Jadi bila didedahkan, rupanya ada mazhab lain yang mereka, sandaran mereka pergi ke mana. Jadi kita jangan mudah terpedaya lah. Lebih-lebih lagi ramai kita ni, dia ada dua kumpulan. Satu dia panggil ustaz biasa macam kita ni, satu lagi dia panggil ustaz selebriti. Selebriti naik aura. Jadi naik Tolong ramah. selebriti naik aura. Dia orang minat, buatlah apa saja konten. Ni konten baru ni pergi jamuh sentuh Kaabah. Dia sentuh Kaabah ambil gambar, sentuh Kaabah ambil gambar. Ni yang terbaru ni bukan sentuh Kaabah, perempuan ajar nak suap pula. Macam-macam budak dalam mencari kerjaan. Dia bermudah pilih kali ni sekat keluar TikTok ni, mazhab TikTok ni, mazhab orang buat benda pelik. Jadi kita pun kalau tak layan TikTok kan, tinggallah juga punca dakwah kita. Layan kan, kena main seperti dia juga ustaz-ustaz pun. Naik musika beri crank, tuan-tuan lagi masjid lah kau. Kita tanya tu imam buat video imam. Kalau imam tak berlari lagi ungkap macam dia cakap betul-betul, orang tak dengar kau. Dia kata konten. Kata benar lah macam imam lagi. Mujur aku sakit lutut kata tak lari juga. Nak buat konten juga. Kita tak buat konten, kita beri maklumat, ilmu, makrifat, ilmu, maklumat, tak ada masalah. Jangan kita pergi jumpa benda-benda pelik, kita cakap. Itu sekadar info dia panggil. Tapi kalau kata nak buat benda-benda
Kata ustaz nak buat gini, okey kejap gitu. Budak-budak lain boleh kata nak suruh aku buat lagu ni, tak payah buat lah. Malu orang tua. Dia kata tak. Maknanya trend tu jadi ke pilih. Sekarang ni anak-anak perlu didedahkan dengan penyelenggaraan yang berlaku ni. Ini mazhab baru timbul, gambar AI ni, hui bahaya semua. Dia boleh tukar orang, boleh jadi ustaz-ustaz penggo juga orang kata. Tahu engkau? Engkau tahu. Kenapa dia jadi mahenggon? Betul. Tak terjadi juga lah. Dia ubah juga muka dia dengan air, dengan tali Jepang, dengan Filter. mata Taliban. Kenapa kerja awak ustaz dengan luar ada tukangan? Dah lah masa ambil bini hari jadi suak-suak kit dekat orang. Ini buat AI pula dia main. Ini macam habis kita akhir dah kita. Jadi balik kepada kita. Maknanya dalam ilmu akidah ni perkembangan tu yang perlu diperluaskan, diperbincang dan diperhalusi supaya orang tahu batasan ini benar, ini salah. Sebab itulah kita kena faham dua manhaj berbeza. Satu manhaj orang yang mengkafirkan orang. Orang ni kafir, orang ni murtad, orang ni khawarij, orang ni itu mazhab ulum nama dia. Tapi satu lagi pendekatan memperjelaskan. Kita kena beza batasan iman dan kufur. Yang ni siapa dia buat jadi kafir, boleh bawa pada murtad. Tiba-tiba orang yang cakap baca kitab ni dituduh sebagai mengkafirkan orang. Salah gitu. Anak bagi anak suka baca kitab yang dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia di bawah Jakim sekarang, kitab Mestika Hadis. Contoh apa ni kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, bab yang terakhir, bab 7 dalam bab akidah tu, dia sebut perkara-perkara yang merosakkan akidah. Jelas. Pergi minta dengan punggung kayu, dengan keramat, pergi apa ni, kata-kata. Contohnya orang ni makan, kan dalam sunnah dia lepas makan kita jilat jari. Dia macam kucing. Dia hina. Kalau dia hina tu dia hina sunnah, orang ni juga kena mucat pula. Tapi kita tersebut simple ya, dia punya contoh. Tapi laku tak laku dalam budak-budak budak konten sekarang ni? Laku. Ini perlu kita perjelaskan. Dia kata kalau kita cakap tentang undang-undang Islam hudud, orang mencuri potong tangan. Oi, undang-undang lapuk, undang-undang primitif, undang-undang apa ni, purba, hina tu, orang ni kena mucat semula. Sebab undang-undang tu sabit dalam Quran, sabit dalam sunnah Nabi SAW. Awak tak nak pakai cerita lain, tapi menghina jangan. Sebab itulah kita hari ini sukar orang yang tegur untuk memperkuatkan undang-undang syariat, orang ini pula dikira bersalah, dikira tidak beradab, ada macam-macam dia punya tuduhan. Sedangkan kita yang abai syariat ini, sepatutnya itulah yang dikira tidak beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi terbalik. Baiklah, walaupun telah terbukti bahawa penyelewengan dalam akidah merupakan punca utama perpecahan umat Islam sejak dari awal, perjalanan sejarah malang ini sangat kurang diberi perhatian dan jarang sekali ditunjukkan. Hal ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan isu perbezaan pendapat dan mazhab dalam bidang fiqh yang sentiasa diberi keutamaan. Kita satu anak ceramah di sebuah surau. Jadi ada orang bertanya, dia kata, Ustaz, dulu kat surau ni ada pandangan yang kata boleh kita niat i'tikaf, sebab surau Jumaat sudah digezet sebagai surau, sebagai tempat ibadat. Apa lagi yang kita nak? Cuma tak namakan masjid sebab ada prosedur tertentu. Jadi ada pandangan sahabat kita ni, dia sebut harus untuk niat i'tikaf itu. Tiba-tiba mari orang lain berkata tidak boleh, kerana itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Yang tulis itu ada campur mazhab Hambali, jadi tak boleh. Kita kata dalam kitab Mestika Hadis sangat menarik tuan-tuan. Mestika Hadis ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia, bukannya penghulu kampung tanda tangan. PM yang keberapa awal lagi. Dia tulis kita wajib menyelesaikan masalah umat Islam. Dalam kitab kita wajib menyelesaikan masalah umat Islam walaupun terpaksa mencari pandangan-pandangan mazhab yang lain untuk menyelesaikan masalah umat. Dia cakap bagus saja. Maknanya orang tua panel kita tu rahimahumullah ta'ala insaf dalam mencari solusi kepada masyarakat. Waktu kita nak cari benda lain okey je,
waktu bayar zakat fitrah tak ada siapa nak terima beras kan. Ada ke orang terima beras? Orang kampung terima, bawa beras saya ni, beras fitrah saya tinggal buat situ, terima kasih ya. Kalau orang pusat zakat terima, pandangan siapa tu? Kalau nak tanya lah, sebab masalah. Jadi tak ribut, kenapa kita tak benar? Ada sahabat kita, dia cerita saya, dia jadi ustaz di pendalaman dalam negara kita juga. Dia kata anak sejak kerja di sini sudah bertahun-tahun tak solat Jumaat kecuali ketika balik kampung. Sebab apa? Tak cukup 5 orang kena orang lagi, nak cukup 40 orang. Tak ada solat Jumaat. Kata kenapa tu solat? Solatlah Jumaat. Lepas tu buat tu kalau kata tak yakin. Dan kita buat asyar. Selepas solat Jumaat kita ada jamu makan. Orang-orang yang pendalaman ni mudah jinak dia. Dia mari makan, kita ajak dia masuk Islam, ajak dia solat, akhir kali cukup lah 40 orang. Betul tak? Jadi kalau tidak, kata orang langkah 1000 bermula dari langkah 1. Ke arah menyelengkapkan 40 orang Jumaat, bagaimana kalau tidak mulakan solat Jumaat dulu? Tak boleh tu, lama saya untuk solat Jumaat. Allah Ta'ala sebab itulah ada seorang pendakwah ni, dia tu keluar satu kenyataan khutbah dia, syukran corona. Hebat dia punya khutbah. Kita takut corona kan, dia keluar khutbah syukran corona, terima kasih corona. Kata penting, mula-mula saya tengok tajuk, kata penting tak. Orang yang takut corona kena kurung kat rumah, dia terima kasih corona. Bila kita dengar isi dia, benar. Dia kata syukran corona, aku dah berpuluh tahun ceramah, berjuang nak tutup kelab malam, tak tertutup, mu mari tutup. Aku berjuang dah nak suruh ni nak tutup pusat judi, tak tutup, mu mari tutup. Jadi terima kasih corona, kerana corona tak mampu tutup walaupun 5-6 bulan, tapi tertutuplah sementara. Jadi jangan tunggu corona mari pula baru tutup. Allah hantar mari corona sekejap supaya kita insaf, supaya kita berjuang untuk tutup kelab-kelab pusat-pusat apa ni maksiat. Tapi kalau corona pergi, kau buka balik, apa Allah Ta'ala kata? Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatlah kita. Tak tahu apa akan jadi. Jangan berani sangat lawan Allah SWT, jangan berani. Syukuran corona. Kita berkata nak kata apa lah, syukuran corona juga kita. Corona mari baru boleh tutup tempat maksiat, tempat judi baru boleh. Kalau tidak tak tertutup dia. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni Allah bagi zaman corona ni banyak pula timbul mazhab-mazhab baru yang kita sekarang ni boleh dengar. Jadi kena perkenalkan perbezaan mazhab. Maaf cerita corona itu terlajar sikit. Bila mari corona baru boleh solat Jumaat ke orang? Mula-mula 4 orang, lepas tu naik 12, lepas tu baru jadi 40 balik. Saya waktu berapa orang, 12 lah, pihak jabat agama kumpul imam-imam. Anda kata saya dah bercakap lama. Mula-mula saya balik Malaysia, saya mengajar kitab fiqh perbandingan mazhab. Kita mengatakan solat Jumaat ni ada bilangan dia, ada gini. Sekarang barulah amalan itu dapat dibuat. Itu pada imam tak mau dia ni bukan mazhab. Nak 40 orang juga. Jadi macam-macam dia punya berkeras. Kita kata tak apalah, seorang dua tu dikira terpencil, dikira terpencil. Mari. Jadi perbezaan antara mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hanya berkisar atas isu ranting dalam ibadat. Apa ada ranting? Cara pelaksanaan. Semua mazhab kata Zuhur apakah? Haklah ke? Nak tak tangan sini ke? Nak tak tangan sini? Itu je beza. Anda cari kumpul, ada satu gambar 10 tempat orang letak. Mula-mula di sini Allah Akbar. Satu bawah sikit, bawah lagi sini. Sini orang Melayu punya Arab tak jumpa. Ada baru ni tanya kawan, ada tak kenapa orang letak sini? Saya kata itu mazhab pendekar. Pendekar macam mana? Pendekar kan keris dia kat sini. Pagilah punya. Sebenarnya dia ada kepahaman dia. Menjaga hati dan macam-macam. Cuma kadang-kadang kita jawab spontan sambil kurang. Kadang-kadang buka video kat situ. Dia kata Ustaz ni orang kata tak ada. Kita kata tapi tak ada lah. Dalam sunnah kata letak sini. Cuma walaupun khilaf sikit dengan letak di bawah pusat tu adalah walaupun hadis-hadis yang lemah, tapi dia punya ada sandaran dia orang. Sudah ambil wuduk basuh tekuk, ada juga kan. Jadi kita kata itu cabang, tapi asal
ibadat tak khilaf. Zuhur semua orang buat 4, tak ada orang buat. Kecuali orang baru bagi solat. Kan ingatkan orang baru tak ada pergi subuh, tak subuh. Bila orang berak sekarang ni subuh macam Jumaat, dia pun pergilah maya subuh pagi mak. Balik-balik dia tu, oh masjid ni 3 rakaat subuh. Tak sama 3 rakaat. Sujud tilawah. Apa satu lagi? Oh, dia kata patut orang bayar semua jemaah, rupanya masjid ni solat Jumaat 3 rakaat, solat subuh 3 rakaat. Macam-macam lah jumpa atas dunia ni. Kerana kalau cakap pelik tu senang ya, dia tak pergi masjid jumpa lah orang pelik kan. Kita kena bawa pergi anak-anak ni daripada kecil lagi. Tak usah kata apa, kita sambil-sambil kita suka tapi kena takwa lah. Waktu umrah waktu haji, berapa ramai yang rokok? Imam sujud tilawah, sujud syahadah, dia rokok. Saya lepas salat saya, buat rokok ke sujud? Rokok Ustaz. Kenapa kau rokok? Saya pun tak tahu dia. Ingat imam rokok. Carilah fatwa kita, patah tak patah. Kena ulang balik solat subuh ke tidak? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kata tak apa. Itu dalam cabang-cabang yang ada. Tapi aslu al-ibadah orang tak khilaf, kecuali puak-puak batiniah ada resah. Oh, ada juga. Nah, wa'bud, dia pegang ayat Quran tu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu kena sembah Allah sehingga beryakin. Sekarang ni sudah naik darjat makrifat, darjat yakin, tak payah solat. Awak ni syariat, habis solat. Bila orang azan, terburu masuk dari bilik, relax, berisap rokok. Anak murid semua pergi solat. Rokok satu ibadat tu. Tengok wali majzub dia panggil. Oh, orang naik usul naik atas mimbar isap rokok. Oh, macam-macam dia punya wali. Tukar waris tu. Waris atas, waris bawah tu. Macam-macam orang lagi kita. Baiklah. Maknanya perbezaan antara imam-imam mazhab ini hanya berkisar atas isu ranting dalam ibadat, bukan asas. Ia tidak pernah menjurus pada kesesatan. Tak ada sampai kata sesat menyesat, tak ada. Sebab itulah bila ada sebahagian pendakwah kita ni agak kasar, celupar, duduk hentam Imam Abu Hanifah dengan tuduhan-tuduhan yang berat, kita kata jangan. Ini memberi fitnah kepada pendakwah lain yang berjuang mempertahankan imam-imam yang besar. Jangan. Kalau kita ada furuk cabang-cabang yang dia khilaf, sebut je khilaf. Jangan akak borong, campur dalam tu sampah. Sebaliknya perbezaan antara aliran yang yang telah berpecah disebabkan penyelewengan dalam bidang akidah seperti aliran Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan banyak lagi berkisar atas isu asasi atau dasar agama, iaitu rukun iman, termasuklah tauhid. Maksudnya dalam bab akidah kalau berpecah berat.